Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Dan tentunya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada insan-insan hebat di luar sana yang sudi untuk bersama-sama kita di dalam live pada hari ini. Tentunya hari ini kita menantikan bersama dengan seorang wanita hebat yang akan berkongsi pandangan beliau mengenai tajuk yang kita utarakan sebentar lagi. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mulakan dengan program ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Syukur Alhamdulillah kerana dengan kebesaran daripada Allah SWT kita dapat bersua kembali setelah sekian lama saya tidak ada di sekeliling anda. Untuk kali ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh Exco Pertim yang sama-sama mendoakan kepada kelangsungan, kelancaran program pada pagi ini. Dan tentunya segalung perhargaan kepada wanita hebat kita iaitu Puan Siti Hajar Rosita selaku kita punya producer untuk program hari ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, poster telah pun beredar di sana sini berkaitan dengan tajuk yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh dua di sana, iaitu Bangkit Selepas Ujian. Okey, jadi kita sebelum saya meneruskan lagi sembang kita di pagi yang mulia ini, saya ingin memperkenalkan tetamu kita, panel kita, iaitu panggilan mesranya Umi Rosita Pamit. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Umi? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. So sekarang ni Umi berada di Negeri Sembilan atau di negeri ke-10, ke-11, ke-12? Di Seremban 2. Alhamdulillah. Maksudnya sekarang ni kita telah merentas negeri ya? Betul? Ya, merentas diri. Kita merentas negeri banyak tu Umi, sampai 9 negeri tu, negeri 9. Okey Umi, macam mana hari ni, keadaan hari ni sihat walafiat? Alhamdulillah, baru lepas meraihkan birthday yang ke-60. Serius? Maaflah kalau saya katakan bahawa 60 tu adalah usia warga emas. It's okay, I love that. Emas. Serius? Wow, dah warga emas tentunya banyak yang boleh dikongsi untuk hari ini. Betul ya Umi? Hari ni kita kongsi-kongsi je. Kita seronok cerita je. Okey, bercakap tentang kongsi tadi, saya ingin berkongsi kepada di luar sana, siapa Umi Rosita itu sebenarnya? Betul tak? Okey, Umi Rosita ni ialah CEO kepada Murni Educations. Ya, betul tak? Dan berapa lama ya Umi syarikat ni, company ni? Brand ni di pasaran? Tahun ke-30. Wah, separuh daripada ide Umi adalah membangunkan company itu sendiri. Ya. Bangun bersama industri, betul? Ya. Alhamdulillah. Tahun 90. Tahun 90 ya? Kita buka taska, suka-suka taska macam taska di rumah lah. Alhamdulillah. Tahu taska di rumah, jaga anak sendiri. 3 orang jiran. Lepas tu anak sendiri dah besar, kita buka tadika. Anak Betul. sendiri dah besar, buka kafa. Okay? Bagus. Jadi maksudnya dalam seusia yang 30 tahun ya, maksud saya brand tu berada di pasaran, tentunya banyak ujian yang dihadapi. Betul tak Puan Umi? Masya Allah. Panggil Umi je tak payahlah puan-puan. Oh Umi. Betul tak Umi? Banyak tak? Banyak tak ujiannya? Ya, nampak macam mesra sikit kan? Okey, tak apa. Maksudnya tadi dalam seusia 30 tahun tadi tu tentunya banyak sangat ujian yang Umi terpaksa hadapi, betul? Sungguh. Walau bagaimanapun dalam masa 30 tahun ni, ini adalah ujian paling gertis sebab kita tidak pernah menghadapi polemik COVID-19. Betul tak Umi? Betul. This is the worst scenario lah yang kita hadapi. Yes, agree. But anyway, kita hold dulu dari segi ujian gertis 30 tahun tu. Saya ingin memperkembangkan lagi salah siap
background Umi sendiri, di mana Umi mempunyai master dalam pendidikan awal kanak-kanak ya Umi? Yes. Alhamdulillah. Jadi saya merasakan bahawa hari ini saya berhadapan dengan orang yang sangat hebat, 30 tahun pengalaman, lepas tu ada master dalam pendidikan awal kanak-kanak, seorang CEO, seorang penceramah dan orang yang selalu terlibat dalam NGO. Betul Umi? Ya, saya. Sekarang ni currently Umi memegang jawatan apa dalam NGO? Kalau boleh berkongsi. Presiden Persatuan Pengusaha dan Pengasuh Taskan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Alhamdulillah. Berapa lama ya dah jadi presiden tu kalau boleh kongsi? Allah, dah berbelas tahun lepas letak jawatan nak ambil balik. Jadi kita nak let go pada orang-orang muda kan. Sebab Umi ni sedang belajar lagi ni, tengah ambil PhD. Alhamdulillah. Hebat ya Umi ya, dalam usia emas tu ya, masih lagi mempunyai tangan-tangan emas tu untuk mencapai orang kata apa, tahap yang lebih baik. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, kita teruskan kepada topik yang kita nanti-nantikan hari ini. Alright, iaitu tentang cabaran. Cabaran di dalam industri pendidikan awal kanak-kanak ini menghadapi polemik COVID-19 sebenarnya. Okey Umi, saya nak pecahkan kepada 3 bahagian. Umi kena jawab secara berkelompok. Okey, kita fokus kepada 1.1. Wah, nampak formal ya 1.1. Janganlah formal sangat. Cabaran kepada pengusaha itu sendiri. Because pengusaha ni there is a mastermind dalam dia punya organisasi. So apa cabaran kepada pengusaha itu sendiri dalam menghadapi polemik COVID-19 ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ujian yang Allah beri dan hendak tak nak kita harus terima. Sebagai seorang Islam yang berpegang kepada Al-Quran, kita ada pegangan kita. Okay, it's a wake up call. Sekarang ni Dr. Hamdan, kita dalam war sekarang. Kita dalam peperangan. Kita terus jihad dan kita kena fight peperangan ini. Adakah boleh kita mengatakan bahawa pengusaha ni sebagai seorang panglima tertinggi atau mungkin kita seorang kapten di dalam dia punya battle itu sendiri. So macam mana dia nak memacu untuk menangani isu ni dalam keadaan sedia dan tidak sedia itu sendiri? Jadi dia berbalik kepada pegangan kita. Sebab kalau kita rujuk satu surah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Umi bacakan ya. Silakan. Kita akan tanya kenapa Allah bagi COVID-19 ni. Dia kata dan sungguh akan kami berikan cubaan kepada kalian dengan sikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Al-Baqarah ayat 155. Harap-harap viewer yang kat sana boleh catat supaya kita boleh ambil sikit nota kat sini kan. InsyaAllah kita berkongsi bersama. Jadi ini adalah satu keadaan yang Allah beri dan ia adalah sebagai satu hadiah sebenarnya. Allah bagikan ujian ini sebab Allah kata ada sebabnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak uji sesebarang. Allah tahu kenapa dia start daripada China, lepas tu negara lain, lepas tu masuk ke Malaysia. Ada sebab-sebabnya. Dan kita fasa 1, fasa 2, fasa 3. Kita kat Malaysia mula-mula kita relax saja kan? Betul. Kita rasa macam okey aja, kita pergi, hidup kita macam biasa juga. Jadi sekarang Allah sudah menjentik diri kita untuk memberikan Mr. Corona ini. Okay? Dia hantarkan Mr. Corona ini untuk memberi jentikan-jentikan dan peringatan-peringatan untuk kita kembali kepada Sang Rab yang sebenarnya. Okey Umi, maaf kalau saya mencelah. Maksudnya sekarang dari segi pengusaha, maksudnya the first thing kita punya mindset kita kena kuat, betul tak? Kekuatan mental kita kena kuat. Physically kita kuat. Dr. Hamdan, physically tak boleh buat apa dah. Kita dah terkurung dalam rumah kita. Kita tak boleh pergi kerja, tak pergi sekolah, tak boleh buka taska, tak boleh meniaga secara face to face gitu. So satu rahmat Allah beri kepada kita untuk kita berada di rumah kita dan pasti ada reason yang besar kenapa Allah minta gitu. Sebab Allah merindui kita. Sekarang ni kita kat rumah kan? Jadi masa bersama keluarga tu sangat-sangat dirindui. Betul. Now,
kenapa Umi nak share 7S itu? Okay? Silakan. 7S. Ya, pertama kita kena syukur. Usah mengeluh. Ya Allah, thank you Allah atas hadiahmu ini. Sebab dengan hadiahnya itu kita jadi lain daripada sebelum ini. Betul tak? Masa kita mungkin banyak, kita punya. Jadi bila kita letak syukur itu dan kita kena pegang kepada tenang tetap menang. Tenang tetap menang. So kita mesti pegang pada surah Al-Insyirah itu. Kan selepas kesulitan ada kesenangan. Betul, Itu setuju. dari Allah. Dengan itu kita harus sabar. Pegang, pasrahlah. Pasrah, bukan kita seorang. The whole world. Kita sabar dengan segala cubaan Allah itu. Kita sedar diri sikit. Kita ni hamba Allah. Hei manusia, selama ni kau ni dah sibuk kat dunia. Hari-hari kau keluar pergi taska, kau keluar pergi ceramah, kau keluar cari duit. Kau tahu tak kau kembali kepada Allah? Dan Allah minta kita sayang. Siapa yang kita harus sayang? Kembali pada sayang Allah. Dekatkan diri pada Allah. Allah rindu. Dan kita Teruskan Umi, teruskan. dapat hasil kita, melainkan kita dekat rumah, ada masa lah Betul. nak mentalaki, Jadi ada masa nak belajar online. antara 7S ni kalau saya boleh ulang semula ya, iaitu syukur, sabar, sedar diri, sayang, silaturahim, sucikan diri dan sedekah. Okey, itu dari pihak management, dari siapa pengusaha itu sendiri. Bagaimana pula pendidik? Apa kata-kata yang mungkin Umi boleh kongsikan kepada pendidik di luar sana supaya mereka terus tabah, jangan rebah? Sama je. Sama ada dia pendidik ke, dia pengusaha. We are zero sekarang ni. Kita zero. Ramai orang jutawan dah jadi papa dah. Ramai orang yang papa naik bangkit. Sebab Allah sedang menguji. Yang kaya raya tu tak ada bisnes dah. Mungkin yang apa ni, nampak tak? Agensi pelancongan. Mana ada bisnes dah? Dia dah meniaga ikan dah sekarang ni. Betul. Sebab itu kita kena kembali kepada sayang Allah itu, sayang Rasulullah, sayang ibu ayah kita. Ibu ayah kita sangat merindui kita. Sayang adik-beradik kita. Sayang saudara mara kita. Sayang kawan-kawan kita. Sayang juga kita punya pendidik yang terpaksa di work from home. Betul. Jadi itu Umi, just pause ya, kita melintas ke sini. Maksudnya bolehkah kita simpulkan di sini bahawa pendidik dan pengusaha itu kena sama-sama? Maksudnya sama-sama merasai pahit getik itu sendiri. Seriously, kita tak ada dah aku bos, aku majikan, tak ada dah. Sebab kita sama di sisi Allah. Kan? But kita perlukan silaturahim ini, perlukan support daripada kita punya pendidik. Perlukan support daripada ibu bapa kita. Perlukan support Mungkin di sini Umi boleh beri satu perkataan, the magic words, di mana pendidik dengan pengusaha boleh sama-sama gunakan perkataan untuk sama-sama mendepani, ya, mengatasi COVID-19 yang sedang melanda ni. Ya. Sebab Allah minta kita mungkin untuk koreksi diri, untuk sedar diri. Selama ni apa yang telah kita buat dekat taska tadika kita. Allah kita pause sekarang ni. Allah minta kita tamak ninah sekarang ini. Okey, mungkin saya boleh simpulkan bahawa di sini mungkin untuk pendidik dan pengusaha kita kena ada check and balance. Betul ya? Betul. Check and balance. Okey Umi. Kita kena check juga bagaimanakah kebajikan kita kepada staf kita. Bagaimana pula perkhidmatan kita kepada majikan kita, kepada anak-anak, perkhidmatan kita pada anak. Allah koreksi sekarang. Allah, ini adalah masa yang sangat-sangat best untuk kita betulkan balik. Kita bangkitkan balik. Itu tadi Umi saya kata check and balance ya, kita kena lihat semula. Okey, satu lagi Umi untuk 1.3 ya, berkaitan dengan ibu bapa. So bagaimana ibu bapa dapat sama-sama ya, sama-sama membantu dalam industri untuk kita menghadapi COVID-19 ni. Kerana ibu bapa juga, kerana ibu bapa pula. Ibu bapa sudah memahami keadaan kita. Kan keadaan di taska tadika ni isunya kena ketup. Lepas tu isu yuran, isu pengusaha dah pening kepala nak gajikan macam mana. Tetapi kita ada ibu bapa yang sangat prihatin. Okay? Kita jaga kita.
Okey, dan kita juga kena pegang pada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 159. Surah itu kita pegang supaya kita sentiasa berlemah lembut. Janganlah kita kasar-kasar dengan buaya. Dia memang tak ada duit nak bayuran. Betul. Kita janganlah kita berkasar pula dengan staff kita. Jangan berkeras. So, staff kita ni aset, Dr. Hamdan. Aset kita. Anak-anak, ibu bapa adalah aset. Kita berhentikan sekejap, kita cutikan sekejap. Tapi repo kita, hubungan kita perlu kekal. Sebab bila kita ada silaturahim ini, ibu bapa yang mungkin ada kelebihan, dia tidak ada kekurangan pendapatan, dia mungkin boleh menyumbang. Sebab tu sikap sedekah infak itu mesti diamalkan. Jadi majikan juga jangan pressure pada staff. Sebab majikan memang kekurangan pendapatan, tapi staff juga sepatutnya kita bukan potong gaji, kita beri lagi something. Okey Umi, Kita infakkan. mungkin kita boleh katakan di sinilah perlunya ada pengorbanan. Ya. Perlu ada pengorbanan Umi. Okey, kita teruskan pula ya. Kalau tadi kita dah fokus kepada cabaran daripada pendidik, pengusaha dan ibu bapa itu sendiri dalam industri pendidikan awal kanak-kanak. So soalan saya seterusnya, bagaimana pula tentang industri ni, kelangsungan hidup ni macam mana? To sustain the business. Ya. Apa yang kita boleh mekanisme yang mungkin Puan Umi boleh cadangkan, sebab Puan Umi pun dah lama kan, selama 30 tahun, dah banyak sangat ujian, mungkin ini ujian paling hebat Allah bagi. Mungkin Umi boleh berkongsi dari segi strategi, how we want to wake up, macam mana kita nak stand up selepas kita jatuh. Satu je dia punya keyword, kita Alright. kena waras. Kita kena waras. alright. Mana kita kena tenang dan kita kena fikir fasa ini, Dr. Hamdan, adalah fasa survival. Kita kena survive dan kita kena pastikan survival kita tu berlaku dengan cantiknya tanpa terburu-buru untuk sustain kita punya bisnes ini. Untuk sustainkan kelangsungan hidup itu agar kita sukses. Okay? Untuk survive itu, dia perlukan beberapa pengorbanan. Dia perlukan beberapa tahap-tahapnya. Okay? Dan kita kena fikirkan, ini adalah mungkin fasa yang mungkin fasa kita cuti, lepas tu kita tak pasti lagi kita buka ke tidak, lepas tu kita nak sustain macam mana, lepas tu ni ada perniagaan ni okey tak okey. Sebab kita kena fikir juga kita punya hidup kita ni, Dr. Hamdan, dengan Allah. Kita Betul. ada secret life kita dengan Allah untuk survive. Ada kita nak tentukan tabung kubur itu. Survival kita ni kita kena, macam mana aku nak survive ni? Kan? Sebab tu kita ada secret life dengan Allah, tentukan. Lepas tu kita ada private life kita dengan keluarga kita, tentukan. Dan kita ada public life dengan business kita. Jadi kita kena fikir fasa-fasa yang Umi akan ceritakan nanti, to survive, to sustain and to success. InsyaAllah kita bangkit semula dan kita percaya kepada diri kita. We have to have the big belief dan kekuatan diri. Kalau kita lemah, kita panik, kita tak tenang, kita serabut, kita tak tamak ninah, kita akan suffer. Okay? Jadi kita bila kita dia tidak menjadi sukses, dia akan jadi suffer. Dan ramai juga pengusaha tanpa berfikir panjang terus tutup taska. Sedangkan industri taska ni akan bangkit. Soalnya Umi sekarang ni the time, okay, time frame tu mungkin masa yang terlalu banyak mungkin ada pengusaha-pengusaha sana yang merasai kegusaran mereka untuk kalau kita nak teruskan, kita tak mampu teruskan dari segi dana tidak mencukupi, dari segi support yang mungkin tidak sangat membantu. Jadi saya rasa kadang-kadang mungkin Umi sebagai otai dalam industri ni, macam mana, how you want to say to the people yang baru sangat, mungkin dalam 5 tahun dia punya perkhidmatan dalam bidang ni, baru 5 tahun atau mungkin baru 3 tahun atau mungkin baru setahun buka, tiba-tiba telah diuji dengan ujian yang sangat gerti. Jadi untuk kelangsungan perniagaan itu sendiri, untuk kelangsungan taska itu sendiri, kelangsungan sekolah itu sendiri, kelangsungan tarikat itu sendiri. Jadi di sini mungkin ada satu perkataan yang mungkin Umi boleh bagi, boleh jentik hati mereka, boleh suntik semangat mereka. Perkataan ni adalah nekat.
Nekat itu kalau kita nak betul-betul nampak industri ini ada industri yang sangat mulia di sisi Allah, nekat. Nekat, N is nekat. E adalah kita baiki, kita pujuk emosi kita. Kita jadikan satu excitement. Masya Allah, everything is Masya Allah. Alhamdulillah, tiba-tiba gini, lepas tu jadi gini. Kita serabut kan? Tapi bila kita menampak benda tu ada something yang ada hikmah, kita akan bertenaga. E itu adalah jaga emosi kita, jaga excitement kita dan kita terus bertenaga, berenergetik. Itu E. Jadi dalam nekat itu Dr. Hamdan, kita kena letak komitmen. Pengusaha-pengusaha, bos-bos tak boleh goyang kaki. Nak berjalan pun tak boleh dah. You are locked to your, confined to your business. Selama ni Umi tak adalah menjaga lesson plan sebab kita percaya pada semua staff. Bila online learning ni, tolak tepi PhD, PhD sebab memastikan sebab benda yang baru. Betul. Jadi komitmen kita, New normal. new normal. Komitmen kita dah, alamak, online, Telegram pun tak pandai, Google Form pun tak pandai. Benda yang tak pernah kita terokit tapi kita committed. Bila kita committed itu, kita akan go for it. Jadi, dan kita ada A, Hamdan. Kita ada A itu Allah. Jadi, ya Allah, every hour, ya Allah, macam mana ya Allah, bantu aku ya Allah. Rabbi yasir wa la tu'assir ya Allah. Doa itu penting. Okay, jadi kita kena pastikan, kita kena D tu Dr. Hamdan, degil. Ya. Jadi saya suruh semua orang degil. Mm-mm. Kita kena degil dengan kita punya keputusan. Adakah kita akan tutup taska kita ataupun kita akan teruskan? Pada saya, kedegilan saya, kita akan teruskan. Sebab ini saham akhirat kita. Anak-anak kita, kerinduan kita kan Hamdan, anak-anak taska tu dah rindu kita dah. Jadi komunikasi kita dengan anak mesti teruskan. Apa cara lah? Kita call, kita voice call, kita call, whatever. Ya. Mungkin saya rasa apa yang Umi perkatakan ni lebih kepada spiritual ya, lebih daripada jiwa dalaman, kepercayaan kita, pegangan kita dan sebagainya. So, ini adalah mindset dulu, kita punya head, kita punya heart, kita punya hand. Betulkan dulu. Putus. Saya keseorangan sekarang ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, dan juga saya, mungkin kalau macam ni Umi, kita nak bercakap, kita kena ada fokus, betul? Jadi bolehkah Umi cadangkan kepada kita untuk plan ni, kita perlu ada plan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okay, Umi boleh bercerita tentang jangka masa pendek dulu. Bagaimana untuk kita, strategi kita untuk kelangsungan itu sendiri. Okey. Untuk itu kita kena pegang pada surah Al-Baqarah ayat 286. Okey. Surah ini mengatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Okey, mana Dr. Hamdan ni? Okey. Jadi surah Al-Baqarah kita pegang. Okey, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pegang tu. Bila kita pegang itu, jadi kita akan tahu di sebalik ujian ada Allah kan? So, betul, benar. Kelangsungannya kita kena ikuti perkembangan semasa dunia. Dan sekarang dalam new normal ni Dr. Hamdan, kita berada di zaman VUCA. V-U-C-A. VUCA. It's very new to me. Padahal dia dah lama dah. Tapi sebab kita tak kisah apa-apa berlaku dekat dunia luar, baru apa itu VUCA. Kan? Okay, let me explain to you. Okay, kalau ada slide ni boleh tunjukkan. Okay. Jadi, bila kita dalam new normal ini, dia yesterday is history. Semalam adalah sejarah. Terpaksa kita, tak boleh kita nak fikirkan apa kita punya planning yang kita dah buat. Kita ada roadmap kita yang canggih, kita punya fokus kita, dah tak boleh dah. Dia tak valid lagi dah. Sebab kita melalui VUCA itu, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Apa ke benda tu Hamdan? Banyak tu. Umi kita jumpa perkataan ni dengan guru Umi. Apa benda ni?
I never heard this word. Kita ni orang-orang pendidikan kan, bukan orang bisnes sangat kan. Sebab kita buat taska tu sebab kita nak merasai mendidik anak itu. Bila zaman VUCA ni, ya Allah, dan kita buat research, kita belajar dan sebagainya. Jadi next slide. Bila ada next slide tu mungkin boleh terangkan sikit. Dia kata the environment VUCA volatility ni adalah kita dunia ni berubah sangat cepat. Pantas ya? Pantas sangat. Okay, let's say sekarang handphone, Umi pakai handphone apa entah dah, iPhone. Tapi sekarang tak ada dah. Dia dah 11 Pro Max lah, dah iPhone SE lah, iPhone S lah. Maksudnya itu evolusi Mi. Itu ada evolusi handphone itu sendiri. Dan dia berubah sangat cepat. Baru kita nak menikmati dah berubah. So volatile tu adalah perubahan yang sangat pantas. Sebab dia punya kemajuan dunia ni yang kita kena kejar. Kan dulu kita pakai MacBook dah okey dah. Sekarang tak boleh, dia iPad Pro pula. Isunya Umi sekarang, kalau kita bercerita tentang dunia beredar terlalu pantas, terlalu cepat, betul. So kalau dulu we have everything, but nowadays we only have something or maybe a little bit. So bagaimana untuk kita yang dulunya kita mempunyai segala-galanya tapi sekarang kita mempunyai sedikit saja. Jadi macam mana untuk kita bangkit semula? Sekarang ni kita kena mindset tadi, the future is now. Yes. Maksud now is the future, kita kena plan sebab dalam kita punya plan pun, tengok bila kita PKP ni, dah PKPB pula, dia very uncertain. Dia tak pasti. Adakah kita try and error? Okay? Jadi kepastian itu ataupun tidak kepastian itu berlaku. Adakah lepas kita PKPB ni akan ada lockdown balik ke? Dan adakah bisnes taska tadika sekolah ini boleh sustain ke? Ataupun akan suffer? Jadi keadaan yang kompleks, sangat kompleks, sangat tak pasti. Kompleks tu rumit, kompleks serabut. Kita serabut, dunia kita sekarang serabut. Jadi keserabutan itu haruslah kita jadikan benda tu very clear. Okay? Volatility, jadikan dia vision. Uncertain, jadikan dia understanding. Kompleks, jadikan clear. Jadi Umi, kalau dululah kita selesa dengan comfort zone, kita selesa dengan kata-kata seperti don't worry, be happy. So, bagaimana sekarang kalau kita nak tukarkan kata don't worry, be happy tu? Don't worry tu kita nak tenangkan diri kita. Okay? Tapi bila kita dah gunakan nekat itu, kita akan bawa worry kita to be happy. Kan? Contohlah, tiba-tiba ada ERP, lepas tu PSU, lepas tu ada balik ERP. Syukur sajalah. Government kita ni dah fikir macam mana nak sustain balik. Government kita ni sangat baik lah kira ni kan. So tak usah sangat perhati. Sangat rebutlah segala peluang yang ada itu agar kita tidak ada worry lagi. Follow, ikut persatuan pertim, ikut, sangat-sangat membantu. Ikut supaya kita... Okay, Umi, saya nak tanya sepanjang 30 tahun Umi dalam bidang ini, tentunya masalah kewangan tu pasti melanda. Okey, adakah dengan cara kita meminjam sedikit atau meminjam mana-mana dana yang kita rasa kita mampu bayar semula. Adakah dengan meminjam wang itu, adakah ada satu jaminan untuk kita meneruskan kelangsungan tadika taska itu sendiri? Okey, soalan ini Umi pun belum decide lagi. Tapi bila Umi pun nak pinjam ke? belum decide lagi. Belum decide lagi. Sebab kita tak ada hutang. Oh ya ke? Jadi kita kalau ada pun benda yang kelangsungan tu lah. Tetapi kepada mereka yang ada hutang mungkin, saya tanya pada kawan saya, dia banker. Dia kata ambillah peluang ini. Okey, ambil peluang ini, ambil loan ini supaya kita boleh bayar hutang-hutang yang ada interest itu. Supaya kita tak payah bayar interest. Jadi itu mungkin kita pula ambil peluang. Kita selesaikan kereta, selesaikan bayar rumah ke whatever yang kita beli kat taska tu. Selesaikan. Jadi nanti kita tak adalah kita terpaksa bayar interest. Itu antara nasihat dia. Jangan salah gunakan duit. Betul Umi. Bagaimana pula kalau kita nak mencairkan aset yang kita ada? Boleh je. Untuk menyuntik, untuk memberi suntikan kepada kita punya operasi itu sendiri. Whatever yang kita nak putuskan, tolong ada ilmu. Jangan main petik aja ikut. Kena ada ilmu. Kena ada kenapa, mengapa, di mana, bila.
Kita kena ada ilmu kenapa kita buat. Kita kaji betul-betul. Kita baca betul-betul. Sebab ini ujian aku bagi ni. Jadi Umi, jadi maksudnya ujian ini ini ada sebenarnya ada satu hadiah untuk kita. Betul Umi? Boleh anggap tak ujian ini adalah hadiah daripada Allah sendiri? Okey. Dalam keadaan yang ambiguity yang VUCA tu, dia punya A itu adalah kejerebuan ekonomi. Jerebu. Macam mana kita lalu jerebu? Tak pastikan, tak clear kan? Not even tak clear, kita susah untuk bernafas. Sebab itu, kalau dalam awal pendidikan awal kan, kita belajar 3E kan Dr. Hamdan? Betul. Explore, experiment, experience. Okay? Now kita explore lah. Explore apa yang kita explore. Cari pengalaman dan cari eksperimen. Buat eksperimen tu untuk kita dapat pengalaman. Supaya kita selama ini kita leka. Selama ni kita lupa diri. Selama ni sibuk sangat. Kan? Jadi 3E yang kita apply dalam taska, dalam kanak-kanak itu, kita kena apply sekarang ni. Untuk diri kita sendiri sebenarnya. Untuk diri kita sendiri. Umi tak pernah guna apa Be Live ni, dah pandai Be Live dah. Tak pernah lah live berdua-duaan, tak gerti dah sekarang ni. Okay? Dah boleh, dah tak pernah Shopee Dr. Hamdan, dah pandai Shopee dah. Dulu jual kacang salut dengan parent je. Jual cash masuk tabung. Sekarang dah online, dah Shopee dah. Macam saya sendiri pun Umi, personally pun saya tak pernah bayar zakat secara online. This is the first year saya bayar zakat online. Sebab macam kata Umi, kita dah bersedia untuk a new normal. Okey Umi, jadi berbalik kepada isu tadi. Okey, bangkit setelah ujian. Ujian demi ujian kita hadapi. Dan ini ada ujian sangat-sangat getih di mana kita tak tahu bila tadika tu akan buka. Jadi dalam masa keadaan kita menunggu-nunggu bila tarikh yang sesuai untuk dibuka tadika, apa pendidik, pengusaha ibu bapa itu sendiri untuk lakukan? Okey. Sekarang ni untuk COVID sendiri kita dah faham. Okey? Kita saring diri kita quarantine kalau kita dah pergi overseas, kita pakai mask itu dan kita stay home kalau boleh. Itu kita kena fahamkan. Jadi dan kita kebersihan, jaga jarak, whatever SOP yang government dah bagi kita cuba buat. But kadang-kadang tak masuk akal ya. Macam mana nak jaga budak dalam keadaan yang kita kena sebab budak-budak dia akan selalu bersama. Sebab kita kena buat aktiviti bersama. Tapi kita kena fikir ini kita, okay, kita fikir nisbah dah kecil pula, lepas tu ni parent nak kerja pula, kita confuse, kita serabut. Okay? Jadi kita pegang kepada pemahaman kita nak win-win. Okay, kita mesti win-win dengan ibu ayah kita tu. Kalau boleh dah ikut SOP tu, kita dah ikut lah. Okay? Dalam pada itu, kita kena pastikan kita betul-betul ikut. Kita kena degil tu. D itu degil dengan SOP tu. Tidak boleh tolak ansur. Kita punya peraturan ataupun parents handbook mesti kuat. Kita kena kemaskinikan SOP kanak-kanak, kemaskinikan SOP yang pekerja, kemaskinikan SOP dengan parents. Jadi maksudnya dalam tempoh kita bertenang ini, dalam tempoh yang kita punya banyak masa di rumah, maksud kita kena susun semula. Kita kena susun semula kita punya SOP, kita punya plan, future plan dan sebagainya. Okey, kepada mereka yang tidak sabar ni macam mana? Yang tidak sabar untuk terus mendesak. Dia kata, okey, kita nak buka sekarang, kita nak open sekarang. Sebab kalau tak open, kita tak boleh survive. Macam mana tu, Mi? Yang Mi bimbang sekarang ni, semalam 4 hari bulan, terus berduyun-duyun orang dekat Kenanga, dekat Pajak Gadai, dekat pasar. Yang membimbangkan, na'uzubillah min zalik, dia balik ke square one. Itu yang membimbangkan. Sebab benda ni, kalau benda ni, corona ni tak kenal siapa pun. Tak kenal siapa. Yang membimbang adalah kanak-kanak. Okay? Jadi kita try and error sekarang ni. Tapi adakah percubaan kita ini akan menjamin anak itu, sebab kita memikirkan negara kita dah merudum ekonominya. Life must go on. Ibu bapa kena bekerja. Okay? Tapi compromise itu mesti. Contohnya ibu ayah kena compromise.
Contohnya dia terpaksa hantar anak sebab dia bekerja. Mungkin buat masa ni jangan dulu. Siapa yang boleh compromise, ayah kerja dulu, mak jaga anak. Lepas tu majikan pula kena compromise. Kadang-kadang mak ayah tak dapat nak buat aktiviti bersama anak sebab majikan kata 8 to 5 non-stop. Jadi Betul. anak terabai. Jadi di sini kena ada tolak ansur. Kena ada antara pihak majikan, pihak pekerja yang di rumah itu. Jadi kita kena buat langkah-langkah yang Umi nak cadangkan dalam 6 R itu. Okey, silakan. Untuk pengusaha yang Umi nak cadangkan untuk bangkit, kita dalam peperangan, kita kena fight adalah wake up. We are at war. Okay, we must fight this. Okay, dan each individual. Kalau kita seorang buat, orang lain tak buat. Tengok macam di Vietnam. Di negara mana yang okey dia punya negara tu. Jadi kita kena pastikan 6R ini dilaksanakan. Okay, let me share. Yang pertama adalah reflex. Okay, 6R itulah reflex. Pertama kita reflex pada taska kita. Kita reflect, kita tengok apa yang kita dah buat, apa yang kita patut buat. 3 bulan ini ataupun sepanjang percutian ini, sepanjang kita work from home ini, kita agihkan tugasan kita untuk kita reflect diri kita. Apakah kita dah buat untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk anak-anak dekat taska, ataupun apa yang perlu kita fikir balik. Kita punya aktiviti ni okey ke selama ni? Reflect balik, adakah niat kita buka taska itu, buka tadika itu kepada lillahi rabbil alamin? Kita tanya balik, adakah aktiviti kita aktiviti canggih-canggih sangat tetapi tidak ada unsur-unsur iman dalam tu? Mungkin Allah kata, hello, look, korang banyak aktiviti tapi mana aktiviti iman dia? Mana aktiviti yang kembalikan anak itu kepada Allah? Reflect balik. Aktiviti kita reflect, kita punya perjalanan kebajikan kita dengan staff reflect balik. Okay? Yang kedua, kita kena remove. Apa yang remove? Kalau ada benda yang kita kena jimat, Dr. Hamdan, remove. Kalau kena tukar kereta, tukar kereta. Kalau kena kurangkan bajet, buat masa ni kurangkan bajet. Apa saja yang kita kena buang supaya kita boleh ke kita nak kurangkan gaji pekerja? Oh, itu tidak. Itu tidak sekali sebab itu jangan main-main. Nanti sebab sensitif. Bukan kita cari kita, Allah tunggu kita. Betul. Okay? Jadi kita buangkan apa-apa yang menghalang kita punya proses menjalankan taska tadika kita ataupun sekolah yang boleh menjimatkan bajet kita. Okay, of course kita dah tutup kita punya switch lampu, kalau boleh kita punya wifi kita dah offkan ke whatever untuk penjimatan. Dan sekiranya ada staff kita yang tak perform, yang memang dia tak perform, mungkin kita kena remove juga Dr. Hamdan. Alah, sianya dia. Tapi kan kata kita tak boleh berhentikan pekerja tau ni. Dia tangkap nanti. Not now lah maksudnya. Kita kena tak pasti lagi. Betul. Kita kena atau mungkin kita boleh remove dia dari segi dia punya station dia. Mungkin kalau dulu dia jaga baby, kita suruh jaga umur 3 tahun atau 3. Yes. So demi station tu akan berubah. Tapi kalau nak remove diorang daripada industri kita, daripada company kita, saya rasa memang tak sampai hati. Betul tak Umi? Yes. Itu yang Umi nak simpulkan lagi. Okay. Jadi sekarang ni kita kena reservekan apa yang patut kita reserve. Maksudnya perkara-perkara yang kita dah bina sekarang selama ini kita maintain. Okay, kita pastikan kita mungkin terpaksa reinvent benda yang baru. Okay, dulu tak pernah kita buat perkara-perkara online ni kan, tapi mungkin online ni dah satu keperluan. Okay, jadi keperluan itu kita reservekan, kita reka, kita invent satu benda yang baru. Alih-alih saya nampak malam tadi ada orang promote satu hand sanitizer yang pakai kaki. Betul. Itu ada satu invention yang bagus. Okay? Kita buat apa daya saja untuk memastikan kita mencapai dunia new normal ini. Kita fikirkan di luar kotak kita. Jangan kita duduk apa nak jadi pada aku ni. Dalam comfort zone ya. Ya. Dan kita pegang
kita punya harta, aset tu adalah parents tu. Kita reserve dia, kita santuni dia, santuni anak dia. Susah nak buat video, susah. Nak online susah, nak video call susah. Untuk senang, kena susah dulu. Betul. Kita Maksudnya mesti kat jadi sini the first. parent tu bonding tu mesti kuat ya. Bonding. Bonding. Kita kena launch benda yang baru, relaunch balik. Ibu bapa yang dikasihi, mulai pada hari ini kami akan mengadakan satu program yang menarik. Kita launch macam Pertim launch Smile tu kan? Okay? Tak payah fikir dah. Kita beri je program Smile tu dan kita buat ajak mengaji. Pernah tak kita mengaji macam seolah-olah kita mengaji one to one, small group. Dan di YouTube, di online live, every day ada orang mengaji. Dia bercakap tentang Pertim ya, Umi, setujulah Pertim ni satu badan organisasi yang sangat hebat ya, yang selalu memberi kata-kata semangat, yang selalu membantu ahlinya ya, di mana kita di bawah Datuk Nawawi, di bawah Ibu Zahra sebagai Timbalan Presiden, dan tentunya setiausaha kita yang sangat hebat, Puan Siti Rosita. Mereka ni sentiasa tak kering idea mencari solusi bagaimana untuk menolong ahli supaya bangkit selepas ujian. Betul tu? Betul, Dan Masya Allah. ya, mungkin saya boleh simpulkan ya, suasana senario yang berlaku ni adalah umpama seperti kita ada hujan dan sebagainya, gerimis, dan akhirnya ada sinar matahari dan akhirnya akan terpancarnya pelangi. Macam mana tu, Umi? Betul. Selepas hujan ada apa? Matahari kan? Ada cahaya matahari dan terbentuknya pelangi itu sendiri. Ya. Sebab itu kita nak nyanyikan baik lagu dari ulat jadi kepompong. Ingat tak lagu tu? Tanya sama pokok pun juga. Jadi ulat jadi kepompong. Maksudnya kita dalam kepompong ni kan, apa kita buat? Yang caterpillar dalam kepompong tu, dia tengah buat apa? Dia tengah survive. Dia nak keluar. Proses dia. Dia tengah kumpul 6R itu. Dia tengah dekat. Dia tengah bersedia untuk sukses. Bila pecah je kepompong, dia akan fly high. Jadilah ramai-ramai itu. Hamdan, jadilah kanak-kanak dalam keadaan ini. Kanak-kanak adalah insan yang tidak pernah putus asa. Jatuh, bangun. Jatuh, bangkit. Pernah kanak-kanak jatuh tergolek lepas tu pengsan? Tak. Dia nak bangkit balik. Jadi kita nak sampaikan di sini, Umi, bahawa di luar sana, bahawa rezeki Allah bagi tu sentiasa ada. Jadi kita kena ada reda apa yang berlaku. Mungkin ini menguji pengorbanan kita, dan saya percaya setiap orang mempunyai masalah yang berbeza-beza. Tapi kita tetap menghadapi masalah yang sama, iaitu COVID-19. Bagi saya keselamatan, kesihatan itu lebih penting daripada kita jika kita rasa tidak sesuai lagi untuk kita untuk membukakan tadika, kita kena bersabar kerana kesabaran itulah yang akan membuahkan hasil yang sama-sama kita akan nikmati bersama. Dan tentunya Pertim, saya rasa telah merangkakan beberapa program hari demi hari, ada saja bicara santai, sembang santai, berkongsi pengalaman daripada insan-insan hebat, di mana kita juga telah memanggil beberapa panel yang mempunyai kepakaran dari segi ekonomi untuk memberi pengetahuan kepada ahli-ahli kita bahawa setiap ujian berlaku tu mesti ada dia punya solution dia. Betul tak, Umi? Yang kita sebagai pengusaha, pertama kita tidak boleh patah semangat. Sebab kalau kita kapten, kita patah semangat, apatah lagi kita punya askar-askar kita. Betul tak, Umi? Okey, untuk itu berkaitan dengan bercerita tentang ekonomi, bercerita tentang keuangan, dan saya nak wawarkan pada keesokan harinya kita ada lagi live program seperti ini pada 6 Mei 2020 esok Rabu je ni, hari ni Selasa kan, esok Rabu pada pukul 10 hingga 11 pagi, iaitu tentang keuangan tadika. Jadi untuk pengusaha di luar sana, rebut peluang ini kerana kita akan berkongsi kepakaran ekonomi kepada orang yang bercerita tentang ekonomi. Betul tak? Jadi Umi, saya rasa kita diberi masa 1 jam. So kita ada 10 minit yang terakhir. Okey, sebab di awal tadi saya teringin sangat nak tahu apakah ujian yang boleh dikongsi sepanjang 30 tahun Umi dalam bidang industri ni. 30 tahun ujian. Tak payah sebut 30 ujian ya. Ujian-ujian yang rasa maha hebat.
Dan Allah dapat diatasi, Akbar. dapat diatasi dengan jayanya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ini mengorek balik rahsia-rahsia apa ni, cabaran-cabaran ni. Betul. Okey. Kadang kita nak bagi semangat. Maksudnya kalau Umi sendiri boleh bertahan 30 tahun dan akan bertahan lagi 30 tahun, Umi sekarang 60 kan. Kalau lagi 30 tahun, dia 90 tahun. So, Alhamdulillah. mudah-mudahan pada mereka yang mungkin baru 3 tahun nak bertahan lagi 6 tahun, bertahan lagi 10 tahun, mungkin daripada pendapat, daripada pengalaman Umi sendiri yang mereka menjadikan inspirasi kepada di luar sana supaya bangkit setelah ujiannya. Masya Allah. Kita memula kita buka taska kan daripada zero kan? Betul. Zero. Buka Jadi kita skripsi melalui. Buka skripsi ya. Ya. Jadi bila perkara itu berlaku, kita macam tak ready kan? Tapi sokongan-sokongan sekeliling, arwah suami, keluarga memang peranan. Tetapi sebab itu your circle very important. Pernah juga taska Umi ni staff berhenti kerja, itu cerita lama kan. Berhenti kerja, lepas tu dia buka dekat taman sebelah. Dia ambil anak-anak. Itu biasa kan? Biasa Betul. sangat berlaku kan. Jadi kenapa? Itu instant business dia orang buat tu. Pernah juga ni majikan yang baik ni, pekerja kata, "Puan, tak payah carum puan. Saya ni nak duit majikan dan juga pekerja saya nak bayar peti ais." Zaman 90-an, saya tak carum lah. Saya bagi dia. Okay? Lepas tu 3 bulan dia berhenti, dia mengadu kat KWSP, langsung kena panggil mahkamah. Jadi kita ni maknanya kita tak ada knowledge. Sedangkan tidak boleh ikut kehendak pekerja. Caruman KWSP penting, wajib. Jadi knowledge kita zero maksudnya sebab kita rasa kita baik. Okay, dia masuk mahkamah. Tak pernah menang masuk mahkamah, masuk mahkamah. Sebab knowledge tak ada. Tapi tak apa kan sebab husband Umi arwah lawyer kan, peguam. Bukan boleh apa pun, peguam lain. Yang kelakar tu Dr. Hamdan, peguam tu adalah parent. Dia pandang belakang, Allah Kak Ita, kenapa tak cantiknya dia. Mana saya tahu awak peguam tu. Cantiknya perancang Allah kan, betul tak? Ingat ingat Allah pesan, Allah dah berkata, arwah mak pun pesan, biar orang buat kita. Kita jangan buat orang. Pekerja tu Dr. Hamdan, yang buka taska itu, yang dia buka taska, dia buka taska tempat lain tu, selepas 3 bulan terus tutup. Umi suruh tutup kan? Umi suruh tutup kan? Betul lah. Umi yang suruh tutup ke? Tak. Kita biar orang buat kita. Kita jangan buat orang. Sebab betul Allah uji kita sebab Allah sayang kita. Okay? So pada pengusaha sana kena sabar, usah melatah. Waras, tenang, menang. So itu antara ujian-ujian yang sangat getih yang sampai sekarang Umi boleh ingat, dan daripada situlah Umi terus bangkit, teguh dan kukuh hingga sekarang. Satu lagi cerita. Silakan kita ada lagi 5 minit. Kita longgarkan dengan peraturan dekat taska kita dengan ibu bapa. Bila kita minta parents yuran, tahun 90-an minta yuran, tak bayar RM200, kita minta lah kan. Silakan. Tak ada peraturan, kita buku 2 line je peraturan dia. Lepas tu dia campakkan buku tu kat muka kita. Allah, yuran RM200 pun nak kutip, 1 rem kereta pun tak boleh beli. Allah Akbar. Mungkin Umi pada ketika itu dia kena faham, mungkin 200 tu kecil bagi dia tapi besar bagi kita. Sebab daripada itu dah Umi, kita nak agihkan kepada sewa kita nak agihkan kepada bil elektrik air kita. Daripada RM200 tu kita nak bayar caruman dan sebagainya. Daripada RM200 itulah kita nak berkongsi rezeki kepada pekerja-pekerja kita. Jadi pada ibu bapa di luar sana, janganlah anggap yuran yang anda bagi 200, 400 tu mungkin kecil bagi anda tapi besar bagi kami. Dan sekiranya tidak bayar juga, besar juga impaknya kepada pengurusan taska tadika itu sendiri. Betul Umi? Cubalah Dr. Hamdan tanya pengusaha-pengusaha. Tak ada lain yang mereka pegang. 3 bendanya. Maknanya kita nak sedekah kan? Kita nak bagi ilmu kan? Kita nak pastikan anak tu anak yang soleh. Kan 3 hadis tu. Hadis mengatakan kita sedekah jariah, bagi ilmu, melahirkan anak yang soleh. Kita fikir itu je. Itu dah taliah hayat kita ya Umi. Itulah taliah hayat kita.
kalau Umi nak fikirkan background Umi ni, arwah mak adalah mengerjakan restoran. Pandai masak Umi ni. Tapi memang rendang, you must try my rendang. Serius? Okay. Oh, undang apa nama panggil? Rendang Minang ya? Yes. Rendang Minang. Jadi bila kita nak decide nak teruskan taska atau nak teruskan restoran, kita fikir Allah suka apa? Kita buat tu, kita tanya Allah suka apa? Kita kena buat something yang Allah suka. Rasanya kita buka taska ni kita membantu anak kita sendiri, anak-anak lain. Allah lebih suka. Bukan kata buka restoran tu Allah tak suka, tapi kita punya kudrat, kita punya passion. Berbalik pada question. Dan Dr. Hamdan, yang penting adalah kita punya attitude, Dr. Hamdan. Saya setuju. Attitude tu penting. Kita mungkin ada PhD, ada diploma, ada master dan early childhood. Tapi kalau kita ada attitude itu, knowledge kita tinggi, attitude kita 10% saja, tak ada guna. The skills and the knowledge, SK, the skill, the K and the attitude, mana lebih penting? Attitude. Setuju. Okey Umi, di dalam waktu yang akhir ni ya, dalam beberapa minit terakhir ni ya, kita nak supaya Umi simpulkan dalam satu istilah, dalam satu mekanisme bagaimana pendidik ataupun pengusaha orang di luar sana untuk kembali membina empayar mereka, kembali membina rangkaian tadika taska mereka, membina semula semangat yang telah mungkin yang kian lama kian rapuh ya. Jadi apakah yang perlu mereka lakukan untuk membina welcome back untuk terus dalam bidang ni? Pertama ada 7 step, serengkasnya 7 step ya. Pertama kita kena bangkit dan ni dari segi bisnes ya. Kita bersyukur. Bisnes kita ni dah bagus dah. Bersyukur kita dalam industri ni. Betul. Terus bersyukur dan ada hikmah sebaliknya. Jangan tutup taska. Jangan tutup taska ya. Okay, dengar di luar sana. Jangan tutup taska. Tapi tutup sekejap lah. Betul tak? Kembali beroperasi lagi. Teruskan perniagaan ini. Sebab nanti bila habis COVID-19 ni, industri pendidikan akan melonjak. Dia akan melonjak lebih cepat daripada industri yang lain. Sebab ibu bapa nak pergi kerja. Jadi perlukan kita. Sekarang ni barulah semua orang fighting untuk nak hantar anak ke taska. Sebelum ini dia orang tak nampak pun kita kan. So kena bersyukur Allah pilih kita sebab Allah tahu kita dah yang terbaik untuk membantu industri. Satu. Keduanya kita kena waraskan diri ini untuk be positif. Be positif Kita positifkan. Usah mengeluh. Mengeluh itu doa. Betul. Jangan mengeluh. Tenang. Jangan tiba-tiba dapat berita ni panik. Tenang. Waras. Okay. Lepas tu tak boleh tidak kita kena bentuk kita punya team. Mindset. Bukan. Bentuk kita kalau nak bisnes betul-betul buat betul-betul. Tagline Umi nak buat betul-betul. Kita punya pengurusan perniagaan itu kita bangkitkan balik. Kita punya sale bangkitkan balik. Kita punya marketing bangkitkan balik. Kita punya operation bangkitkan balik. Kita punya finance bangkitkan balik. Kita punya HR bangkit. Kita punya admin. Jangan bos dengan operasi. Admin tah mana, HR tah mana, sales tah mana, marketing tak buat. 6 roda pengurusan ni, Umi pun baru belajar ni. Kita kena kemaskan ya. Okey. Kita mempunyai sedikit masa lagi. Mungkin kita boleh katakan bahawa bangkit setelah ujian, bangkit selepas ujian, kita kena fokus mula dan stay positif. Okey Umi, kat sini saya nak berkongsi ya daripada buku yang saya baca sepanjang sepanjang kita bercuti ya. Kita bercuti sepanjang kita PKP ni, saya cuba menghabiskan buku ni. Kebetulan ya Umi, saya nak berkongsi tentang mana buku ini mengatakan bahawa memandang lebih luas dari sekadar ujian. Ya Umi, di mana dia kata sesungguhnya bersama kesusahan itu ialah kesenangan dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ialah kesenangan. Di sini beberapa yang kita boleh lagi. Pertama, kata dalam buku ini kita boleh kongsi ujian yang ditimpa itu ialah sebagai muhasabah kepada diri kita. Ada dosa dan kekurangan yang tidak selesai, maka kita ditegur oleh Allah. Perkara kedua, terserahlah mana yang sebenarnya kawan dan mana yang sebenarnya merapati kita di saat kita susah. Di situ kita tahu keikhlasan
masing-masing. We know them better nowadays. Betul tak? Dan yang ketiga, pengalaman untuk masa depan supaya tidak lagi tertimpa kepada ujian yang sama dengan kemungkinan kepada implikasi yang lebih besar. Maka tadi betul lah kata Umi, kita kena fokus, kita kena mind, kita kena jaga kita punya hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia, Umi ya. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama boleh bangkit setelah ujian. Jadi mari kita Umi bersama-sama mendoakan supaya rakan-rakan di luar sana supaya stay positif, supaya stay cool. InsyaAllah rezeki Allah yang bagi, kita tidak perlu risau. Apa yang kita perlu nyatakan di sini, kita harus bangkit setelah ujian. Kalau Umi boleh bertahan 30 tahun dan insyaAllah akan bertahan lagi 30 tahun. Untuk di luar sana, kalau anda setakat 3 bulan Tapi terkurung, Dr. tidak Umi, Hamdan, kurang 3 bulan, apalah sangat ya. Silakan Umi. walaupun 30 tahun tidak bermakna kita yang terbaik. Banyak benda yang kita muhasabah. Setuju. Sebab apa? Sebab dulu kita buat tidak ada ilmu. Sekarang Betul. ni siapa yang buka industri Tazkar Tadika kena ada ilmu. Kena faham bisnes tu macam mana. Okay, so sertailah apa-apa bisnes punya program ilmu. Lepas tu jangan lupa kita kena masuk persatuan. Kita kena bersatu. Kalau masuk per tim, masuk ke Negeri Sembilan, masuk Negeri Sembilan. Kalau kat Selangor, masuk kat Selangor. Kalau kat KL, masuk kat KL. Kita kena ikuti supaya kita ni jemaah. Kalau nak masuk semua macam mana Umi? Kalau nak masuk semua? Kalau nak masuk semua persatuan. Ya. Sebab kita kena aktif dalam media masa. Sekarang ni Facebook ke Instagram ke IG ke adalah ilmu. Alhamdulillah. Kita kena aktifkan dan tidakkah kita ber WhatsApp, ber Instagram tu juga dakwah? Kita kena sekarang ni jangan fokus kita punya bisnes saja, fokus anak itu dan ibu bapa. Umi mengharap di luar sana pengusaha-pengusaha fikirkan bagaimana nak membantu ibu bapa supaya dia lebih memaham anak-anak. Umi risau sekarang ni tak tahu apa jadi pada anak itu kalau ibu bapa yang educated, dia ikutlah program kita. Kalau ibu bapa yang tidak ada masa kan, dan anak Umi kata, dia lawyer, kadar perceraian sangat tinggi sekarang ini. Betul. Yang kita risaukan. Jadi dan kita bila kita dan sekarang ni buatlah kerja-kerja yang asalkan dapat pendapatan yang halal secara online. Online business ni dah macam keperluan Dr. Hamdan. Memang. Tapi bagaimanapun Umi, kita ni di bahagian penjagaan kanak-kanak susah nak buat online ni kan. Kita nak jaga anak orang secara fizikal kan. Mungkin itu kita punya limit lah, kita punya limit. Okey Umi, mungkin dalam 1 minit yang terakhir ni kita kena fokuskan ke semula tajuk kita hari ini itu bangkit setelah ujian. So saya rasa di luar sana mungkin yang rasa-rasa ragu-ragu mungkin dah nampak jelas ya, daripada tadi kita ragu-ragu dengan ujian yang diberi, kita merasakan bahawa kita lemah tapi sebenarnya kita sudah kembali teguh daripada perkongsian daripada Umi sendiri. Jadi di sini saya mewakili Perti Indo, mewakili daripada Persatuan Perti mengucapkan ribuan terima kasih kepada Umi Rozita Kamil, iaitu Presiden Persatuan Pendidik Tazkar Negeri Sembilan kerana sudi untuk berkongsi pengalaman beliau. Beliau juga membuat homework beberapa teori formula untuk dikongsi bersama, iaitu formula untuk bangkit setelah ujian. Untuk itu sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. So untuk itu terima kasih Umi, insyaAllah kita jumpa lagi, jangan serik kita bersiaran. Okay, InsyaAllah. Saya kongsi satu ayat. Silakan. Pada surah Insyirah. Okay? Sebab ayat 5 mengatakan maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Betul. Pegang itu. Ya. Mudah-mudahan. Kita bersyukur, lepas tu prepare diri untuk mungkin bangun awal pagi, okay? Pastikan rebut Ramadan ini, double-doublekan kita punya hubungan dengan Allah. Waktu 2 jam bangun, join kelab 4 pagi, tahajud, baca Quran, kita perbaiki diri kita supaya kita muhasabah diri lebih kan, sebab Allah dah bagi ganjaran ni pada kita. Lepas Hamdan, penting untuk work from home ni Hamdan, untuk kita pastikan kita ready seperti nak pergi kerja. Betul, setuju. Kemaskan ruang kerja kita,
jangan kita rasa serabut masih pakai baju kelawar lagi. Tak, kita kena dah siap mandi, dah ambil exercise sikit supaya mindset kita ni di mana saja kita berada pun kita boleh terus memberi sumbangan. Baiklah Umi. Jangan So, lupa pada infak. kata terakhir, marilah kita sama-sama mendoakan rakan-rakan di luar sana supaya kita terus bangkit setelah ujian. Sekian saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I love you all. Bye-bye.